Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur, WTC KL, dan ini fokus minggu depan. Sepanjang minggu hadapan, pelbagai perkara kita jangkakan akan berlaku dan sudah pasti tumpuan terarah ke sidang Dewan Rakyat. Yang mana aturan mesyuarat juga kita melihat kepada beberapa perkara dijangka akan dibincangkan. Namun tarikh penting dalam sidang pada kali ini iaitu pada 27 September nanti, pembentangan rancangan Malaysia ke-12 untuk kita melihat 5 tahun mendatang. Bagaimanakah perubahan struktur diperlukan untuk memulihkan ekonomi, khususnya apabila kita bercakap soal ekonomi yang terkesan teruk akibat pandemik COVID-19 dalam peringkat konteks tempatan, dan bagaimana untuk memastikan bahawa kita mungkin juga melihat kepada aspek utama iaitu jurang kemiskinan ataupun golongan-golongan yang jatuh ke paras kemiskinan disebabkan oleh pandemik COVID-19. Itu semua akan kita jangkakan pada 27 September nanti. Itu yang ingin saya bincangkan pada jam ini kerana sepanjang minggu hadapan Astro Awani akan memulakan perbincangan pra RMK ke-12 ataupun rancangan ke-12. Kita membincangkan topik demi topik, sektor demi sektor untuk kita melihat apakah status masa, apakah keperluan mendesak dalam mencari penyelesaian dan apakah penambahbaikan yang wajib ataupun wajar ada dalam rancangan Malaysia ke-12 tersebut. Saya nak bersama dengan tetamu pada jam ini, Datuk Dr. Madeline Burma, pakar ekonomi pada ketika ini. Datuk, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Pertama sekali, Datuk, kalau kita bercakap tentang rancangan Malaysia ke-12 ini 5 tahun mendatang, ini kita melihat kepada perubahan struktur sebagai contoh ataupun dasar yang akan menentukan apa bentuk struktur kita dalam sektor-sektor tertentu untuk kita melonjakkan lagi ekonomi dan sebagainya. Namun saya nak berkongsi terlebih dahulu beberapa fakta. Kalau kita melihat kepada apa yang dikongsikan oleh Jabatan Statistik, unjuran mereka untuk Gini Index ataupun indeks Gini yang mengukur jurang kemiskinan antara golongan kaya dan juga golongan miskin sebagai contoh, pada tahun 2019 sekitar 0.407, dijangka pada tahun 2020 0.411. Ini menunjukkan jurang yang lebih besar, dan kalau kita lihat sebahagian besar juga golongan-golongan M40 kini terjerumus, 600,000 terjerumus ke B40. Ini juga mencerminkan bagaimanakah kemiskinan itu semakin melebar dalam kalangan masyarakat kita disebabkan oleh pandemik COVID-19. Bagaimana Datuk untuk kita melihat bahawa rancangan Malaysia ke-12 ini harus dan apa yang seharusnya terkandung untuk memberikan tumpuan ini, menyelesaikan isu kemiskinan dan sebagainya? Terima kasih Najib. Boleh dengar suara saya? Boleh dengar, Datuk. Okey, terima kasih ya Najib. Seperti yang Najib katakan tadi, 27 hari bulan ni ramai di kalangan kita tertunggu-tunggu tentang sebab rancangan Malaysia ke-12 ini dia digubal dalam senario ekonomi yang cukup tidak menentu. Kalau sebelum ini kita lihat rancangan Malaysia yang telah digubal agak dalam keadaan yang kita kata dalam keadaan yang agak normal. Normal tu maksudnya kita tahu keadaan ekonomi kita bagaimana, kita boleh membuat pelunjuran. Sebab selalunya bila kita membuat perancangan, kita mengambil kira satu jangka masa pendek, jangka masa panjang. Tapi kali ini kalau kita lihat rancangan Malaysia ke-12 ini agak unik sebab ia digubal dalam persekitaran ekonomi yang sungguh tidak menentu, iaitu dalam persekitaran COVID-19. Jadi yang pertama, COVID-19 dan dia sedang berlaku. Kalau dulu kita tahu benda itu hanya berlaku dalam satu jangka masa, tetapi kita sekarang berada dalam COVID-19, satu, iaitu keadaan yang tidak menentu. Kedua, kita tak tahu sama dia benda ini akan berakhir ataupun dia akan berterusan seperti macam kita lihat endemik. Tadi ada disebut kemiskinan. Cerita kemiskinan bukan cerita baru kita dah tahu. Tetapi apa yang saya nak kongsikan di sini, pencapaian negara kita Malaysia selama ini dalam masa 10 tahun dalam kita ingin mengurangkan kadar kemiskinan ni, kita sudah berjaya kalau kita nak sebut, kita antara negara sedang membangun yang berjaya mengurangkan kadar kemiskinan kita, insiden kemiskinan kita. Tetapi bila kita lihat dengan berlakunya COVID-19 ini, maka kejayaan yang kita kecapi selama ini seolah-olah kita balik kepada permulaan balik. Perlu adanya usaha baru untuk kita menyelesaikan masalah ini. Satu, kita lihat garis kemiskinan sudah diubah. Itu yang satu, 2208. Kalau dulu 1000 lebih je. Tapi sekarang 2208. Memang angka akan naik. Itu nombor satu. Yang kedua, seperti yang Najib sebut tadi, jumlah yang kami gelar sebagai miskin baru sudah bertambah. Kalau dulu mereka yang kita tahu miskin biasanya dalam golongan B40. Tapi sekarang tadi disebut lebih berapa puluh ribu yang dari M40 jatuh ke B40.
Jadi sekarang kadar kemiskinan perlu kita pemikiran baru. Kedua, garis kemiskinan perlu satu garis baru. Dan yang ketiga, bagaimana nak mengenal pasti golongan miskin yang baru ini. Ini perkara yang perlu diberi perhatian dalam RM ke-12 ni. Okey, itu soalan bagaimana data kita cerap dan sebagainya supaya tepatlah dasar yang kita buat nanti. Kalau kita melihat, Datuk sebut tadi 2280, ini adalah garis ataupun pendapatan garis kemiskinan yang kita gariskan. Dahulu RM980, itu garis kemiskinan kita. Sekarang kita tukar kepada RM2,280 untuk kita mengukur siapa di bawah garisan tersebut, itu dikira di bawah garis kemiskinan lah. Bagaimana untuk kita melihat? Kerana secara logiknya, angka di peringkat mikro, gaji minimum sebagai contoh, RM1,200 sahaja. Kalau kita melihat kepada angka ini dengan garis kemiskinan yang kita letakkan 2,280, bagaimana untuk kita selarikan, Datuk? Kerana ini penting supaya data itu lebih tepat. Bukan itu saja, soal gaji minimum ini juga antara Semenanjung dan juga Sabah dan Sarawak. Ini tidak mungkin ataupun agak sukar untuk diselarikan. Ini semua perlu terkandung dalam RMK ke-12. Tapi bagaimana caranya untuk kita lakukan? Okey, maaf ya, saya batuk sikit. Bagi saya, yang pertama, ini yang kita panggil keterangkuman, ya, isu keterangkuman. Sebab kita kata garis kemiskinan 2208. Sedangkan pendapatan tadi disebutkan minimum wage bagus RM1,000 lebih. Maknanya walaupun orang itu mendapat minimum wage, upah minimum, dia masih lagi tergolong dalam apa dipanggil golongan miskin. Jadi bagi saya, satu yang pertama mesti betul majlis sebab ada majlis yang dipertanggungjawabkan untuk menentukan upah wajar, upah minimum ini. Bukan sewenang-wenangnya kita naik, sebab dalam majlis ini dia ada wakil daripada majikan, wakil daripada pekerja. Jadi mereka ini yang akan perlu bermesyuarat dan menetapkan satu garis yang baru supaya dia melambangkan apa yang kita gelar pekerjaan yang ada dalam bahasa Inggerisnya decent jobs, ya. Pekerjaan yang mendapat pekerjaan yang kita panggil, ada dulu orang gunakan istilah wajar, istilah dia pendapatan yang wajar, pekerjaan ada yang guna istilah bermaruah. Istilahnya bahasa Inggeris dia ialah decent job, decent income. Tetapi bila diterjemahkan, bila disebut bermaruah, ramai pula yang marah. Dia adalah terjemahannya ialah decent job and decent income. Jadi bagi saya, 1,100 atau 1,200 itu masih sangat rendah untuk bagi kita nak mengatakan itu pendapatan yang wajar. Sebab dia bukan pendapatan yang wajar. Pendapatan yang wajar, kalau kita tengok, Bank Negara pernah menggunakan angka-angka berdasarkan saiz isi rumah. Pertama, dia akan contoh, dia akan kata untuk seorang, berapa yang wajar untuk seorang individu kalau dia bujang untuk tinggal di Bandaraya Kuala Lumpur ataupun di Bandaraya atau di luar bandar. Jadi kita kena ambil kira macam tu. Seorang isteri rumah bujang. Kedua, dia itu ada suami dan isteri, satu couple lah. And then lepas tu pendapatan untuk yang couple, lepas tu dia ada anak. Kita ambil lah anak dia 3 orang. And then lepas tu golongan yang kita kata warga emas. Jadi semua ini perlu pengiraan yang berbeza. Dia tidak boleh pendapatan wajar hanya untuk satu kategori saja. Tadi disebut 1,100. Dia pendapatan dia bagi saya kalau individu pun masih tak cukup. Jadi saya mengharapkan dalam rancangan Malaysia ke-12, saya yakin kerajaan akan memberi perhatian terhadap perkara ini sebab dia ada 3 elemen yang akan atau 3 dimensi yang diberi perhatian dalam rancangan Malaysia ke-12 yang saya dengarlah kalau kita tengok dalam MOF, ya. Yang pertama dia kata pembangunan untuk semua. Yang kedua, ini yang ditekankan, mencapai tahap kehidupan wajar dan kesaksamaan. Jadi saya mengharapkan bahawa perkara ini perlu diberi perhatian. Tadi upah minimum itu perlu ditingkatkan, okey? Bukan saja ditingkatkan, tetapi ia mesti melambangkan keadaan hidup yang dikatakan tadi kehidupan yang wajar. So garis itu mesti dikaitkan ataupun disandarkan pada satu, saiz isi rumah, kedua leruang. Sama dia kalau di Malaysia ni kita ada 4 kawasan. Bandaraya, bandaraya seperti Kuala Lumpur, Kuching, Ipoh, Kota Kinabalu. Itu bandaraya. Okay? Kedua, bandar. Bandar seperti bandar Selangor, macam saya di Kajang, saya di bandar. Ketiga, luar bandar. Dan yang keempat, pendalaman. Jadi dia tak boleh sama.
Tak boleh sama 1,100 begitu. Itu yang saya ingin cadangkan supaya kita lihat adanya what we call sensitivity, bahawa mereka lebih prihatin kepada keperluan untuk pendapatan yang bersifat, kita katakan pendapatan wajar dan menggambarkan kehidupan wajar. Datuk, Itu dia dulu. Datuk bercakap tentang bagaimana langkah ini harus berbeza mengikut latar belakang bandaraya, bandar, luar bandar dan juga pedalaman. Kalau kita melihat apa yang diperkatakan oleh Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi ataupun IDS, dia melihat bahawa dasar membasmi kemiskinan kita antara peringkat persekutuan dengan negeri adalah berbeza dan dalam banyak perkara mewujudkan redundancy ataupun berulang perkara tersebut dan juga kurang cekap, efisiensi itu kurang disebabkan oleh perkara ini. Apa pandangan Datuk? Adakah perbezaan ini harus diwujudkan ataupun harus diselarikan? Bagaimana? Okey, itu pandangan yang dikemukakan oleh IDS, satu think tank yang banyak melakukan kajian kemiskinan. Bagi saya, itu cadangan untuk menyelesaikan masalah bertindan lapis. Tapi bagi saya lebih suka apa yang orang gelar, targeted, iaitu bersifat sasaran. Sebab satu, sumber negara pendapatan sumber negara agak terhad. Apatah lagi rancangan Malaysia ke-12 ini kita tahu dalam persekitaran di mana sumber pendapatan negara kita agak terhad. Jadi bagi saya, kita tak boleh one size fits all. Kita tidak boleh satu pendekatan yang di mana bersifat macam Panadol, satu ubat untuk semua penyakit. So, federal dengan state bagi saya tak boleh sama. Apa yang diamalkan di Semenanjung bukan kata tidaklah, sewajar-wajarnya saya rasa Sarawak ada dia punya cara pendekatannya sendiri. Sebab kami di Sarawak tidak boleh menggunakan pendekatan yang ada digunakan di Semenanjung. Sebab di Semenanjung ada setengahnya itu memang wajar. Begitu pendekatannya. Tetapi di Sabah Sarawak, kami masih lagi berhadapan dengan isu logistik. Di Semenanjung isu logistik tidak wujud. Bukan tidak wujud, minimum. Di Sarawak macam contoh bantuan prihatin nasional tu. Ya ampun, nak mendapat bantuan itu memerlukan mereka sampai berdiri berjam-jam untuk dapatkan bantuan. Di Semenanjung, connectivity sangat senang. So, jadi kalau pendekatan yang sama digunakan di Semenanjung ataupun di bandar, digunakan di luar bandar, maka bagi saya ia kurang berkesan. Jadi saya lebih nak mengatakan bahawa perlu ada targeted ataupun yang bersifat sasaran. Itu nombor satu. Nombor dua, biarlah setiap negeri. Sebab setiap negeri itu tahu keperluan dia, kekuatan diri dia dan juga keupayaan dia untuk menyelesaikan masalah. Macam kita tengok selesai masalah COVID-19. Negeri Sarawak, negeri Sabah dan di Semenanjung Malaysia, mereka mempunyai keupayaan yang berbeza. So, berikan, kita pusatkan. We decentralize it. Beri kuasa kepada kerajaan negeri, beri kuasa kepada mereka yang berada di setiap negeri itu memikirkan. Tidak perlu hanya tunggu datang daripada apa kita panggil arahan daripada kayangan, they call it. So, ini yang kadang-kadang menjadi bahan ketawa orang. Kluster kayangan. Itulah dia. Okey, Datuk, saya minta Datuk simpan lagi pandangan tu kerana kita dah berjanji akan menjemput Datuk pada hari pembentangan nanti 27 September ini. Kita boleh berbincang lebih lanjut lagi juga lebih terperinci pada hari tersebut. Terima kasih Datuk Dr. Madeline Burma kerana berkongsikan sedikit apa yang kita jangkakan bergerak kepada Minggu Harapan yang Sarawak ini akan memberikan tumpuan khusus kepada RMK ke-12 untuk bergerak 5 tahun ke hadapan. Apa yang kita perlukan? Pembentangannya 27 nanti September dan sudah pasti ini adalah dokumen ataupun perkara yang amat penting. Lebih-lebih lagi dalam fokus kita pulih daripada COVID-19. Baik, kita akan beristirahat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Okey, fokus minggu depan juga kita melihat kepada pembukaan sektor ekonomi. Kalau kita melihat malam tadi juga diumumkan bahawa yang terbaru iaitu pembukaan ataupun kebenaran beroperasi untuk gimnasium. Kalau gimnasium ini kalau kita melihat bahawa ini antara yang terakhir diberikan, antara yang last minute jugalah diberikan kebenaran kerana mungkin keadaan kawasan tersebut yang sempit dan juga tertutup dan juga mungkin sedikit sukar untuk melakukan penjarakan yang bersesuaian, yang bersifat kebersesuaian boleh dilakukan, cuma tahap kesesuaian
penyesuaian itu dan sebagainya. Bermakna apabila kita melihat langkah-langkah pembukaan ini, kita semakin bergerak ke arah endemik, iaitu bagaimana cara kita hidup dengan COVID-19 ini dan bagaimanakah SOP baharu yang akan diringkaskan daripada 100 lebih kepada hanya 10, tidak silap saya, SOP ini yang kita akan nantikan perinciannya. Itu juga kita melihat bagaimanakah bergerak ke hadapan. Untuk saya bincangkan perkara ini, saya membawakan tetamu saya pada jam ini iaitu pakar kesihatan awam Universiti Sains Islam Malaysia USIM, Profesor Madya Dr. Muhammad Zulkhairi Mabarani yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Prof. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Okey Prof, pertama sekali kita melihat bahawa pembukaan demi pembukaan diumumkan. Kita sekarang ini kalau rakyat Malaysia menantikan sudah pastilah soal rentas negeri dan sebagainya. Bagaimana untuk kita melihat bahawa langkah demi langkah yang diumumkan ini adalah cara kita berpindah ke endemik dan bagaimanakah rakyat perlu faham bahawa ini adalah bukan kebebasan seperti sebelum COVID, tapi ini adalah kebebasan untuk endemik. Saya kira macam Najib cakap tadi, ia adalah kebebasan dalam dalam zaman endemik, dan saya kira ini adalah keistimewaan, ya, kelonggaran ini sebagai keistimewaan yang diberikan. Kalau kita tengok pembukaan banyak sektor pelancongan misalnya, dan juga gimnasium baru-baru ini yang diumumkan semalam, ya. Ini adalah keistimewaan bagi mereka yang telah lengkap vaksin, mana mereka boleh mengunjungi premis gimnasium terbabit, ataupun mereka juga boleh mengunjungi tempat-tempat pelancongan yang telah dibuka secara gelembung perjalanan ini. Dan saya kira pembukaan lebih banyak sektor-sektor kita akan saksikan pada minggu hadapan. Ini termasuk sektor pembukaan lebih banyak perniagaan dan juga sektor-sektor pelancongan. Kalau kita lihat di Langkawi, dikatakan sebagai projek rinti, mungkin ada sektor pelancongan di negeri-negeri lain ataupun di kawasan lain yang akan dibuka menjelang minggu hadapan ini. Okey, itu kita melihat bagaimana pembukaan ini akan membawa kita kepada endemik mungkin untuk keadaan yang kita jangkakan dan sebagainya. Namun bagaimana untuk kita melihat persiapan ataupun kesediaan kita, kerana kita melihat mungkinlah vaksinasi itu sudah tinggi dan sebagainya kan untuk kita berdepan dengan ataupun membina herd immunity kelompok dan sebagainya. Kalau kita lihat sekarang ini negara jiran kita Singapura pun sudah memulakan booster shot ni, suntikan penggalak dan sebagainya. Bagaimana untuk kita melihat bahawa adakah keperluan itu akan lebih dekat tempoh masanya di Malaysia ini, kerana kita melihat bahawa jika Singapura pun melaksanakan, mungkin akan lebih banyak negara termasuk Malaysia juga mungkin akan melaksanakan, Prof. Okey, kesediaan kita sebagai anggota masyarakat, yang pertama kita harus patuh kepada SOP sedia ada di kalangan mereka yang telah lengkap vaksin. Mereka ini tetap perlu memakai pelitup muka, tetap perlu penjarakan fizikal, cuci tangan dengan kerap. Ini adalah kerana dalam kalangan mereka yang telah mendapat vaksin pun ada kemungkinan untuk dijangkiti. Namun kajian menyatakan dalam kalangan mereka yang telah mendapat vaksin, jangkitan adalah kurang, iaitu kurang kritikal, dan kebanyakannya dalam kategori 1 dan kategori 2 saja. Apabila kita tengok banyak sektor lebih yang dibuka, kemungkinan untuk berlaku penularan ni sebenarnya lebih lagi, tetapi apabila kita dilindungi oleh vaksin ini, kebarangkalian kita untuk mendapat jangkitan yang teruk adalah rendah. Jadi sebagaimana yang Najib sebutkan tadi, di setengah negara mereka telah memulakan dos penggalak, dan kita difahamkan di Malaysia juga Kementerian Kesihatan Malaysia memang sedang menjalankan kajian sama ada perlu atau tidak perlu. Apa yang perlu sekarang sebenarnya ialah pada saya kita hendaklah lengkapkan di negeri-negeri yang masih rendah lagi kadar vaksinasi mereka. Kalau kita tengok di Sabah, di Kelantan, masih mencatatkan
kadar vaksinasi yang rendah, dan juga kalau kita tengok di negeri-negeri tersebut di mana kadar vaksinasi yang rendah menunjukkan kadar hospitalization, kadar kemasukan hospital masih tinggi, dan kadar kemasukan ke ICU masih tinggi. Jadi kita fokuskan yang ini dahulu. Dan kalau kita lihat, kalau kita bandingkan macam kita sebutkan tadi, negara di Singapura, mereka sebuah negara yang kecil, dan mereka sebuah negara yang berupaya memberikan vaksin dengan cepat, dengan banyaknya kepada semua orang, dan hampir keseluruhan populasi negara tersebut ataupun penduduk negara tersebut telah diberikan vaksin yang lengkap. Jadi adalah justifikasi ada di situ untuk memberikan dos penggalak. Jadi kita cepatkan pemberian dos vaksin bagi negeri-negeri yang belum lagi cukup liputan vaksinnya, dan dalam masa yang sama kita mempercepatkan lagi kajian yang dijalankan serta keputusan untuk memberikan dos penggalak ini, ataupun kita membuat penangguhan lagi. Tetapi pada saya mereka yang berisiko, mereka yang dalam seperti mana mereka yang telah diberikan pada fasa 1 itu ialah golongan yang seharusnya diberikan dahululah sekiranya dos penggalak akan diberikan, iaitu golongan yang berisiko dan juga kepada frontliners, Dan sekarang ni kita tengok pemberian vaksin kepada remaja telah pun kita mulakan. Jadi kita peningkatkan lagi liputan tersebut juga. Prof, bagaimana untuk kita melihat sekarang ini kita membuka lebih banyak sektor ekonomi dan sebagainya, tapi selepas ini kita tidak mahulah melihat bahawa buka tutup bergantung pada kes dan sebagainya. Bagaimana untuk kita melihat bahawa vaksinasi ini dan juga segala SOP baru yang akan disimplifiedkan, akan dipermudahkan ini adalah way forward berbanding dengan hanya buka tutup ekonomi yang menjejaskan perniagaan, menjejaskan tahap kesihatan mental orang ramai dan sebagainya. Bergerak ke hadapan, adakah cukup untuk kita hanya melihat kepada vaksinasi termasuklah dos penggalak dan sebagainya, dan termasuk juga pematuhan SOP yang lebih dipermudahkan dan sebagainya adalah cara untuk kita hidup dengan COVID-19 berbanding dengan hanya buka tutup ekonomi? Adakah boleh pada pandangan Prof kita lakukan sebegitu tanpa menutup kembali ekonomi? Okay, betul lah kalau setengah tempat kalau dah buka tu nak tutup tu kadang-kadang ia satu masalah juga, tetapi kita perlu lihat keperluan dan juga penilaian di situ, tempat-tempat tersebut sekiranya dibuka dan terus dibuka, adakah risiko untuk berlaku penularan yang lebih tinggi itu ada jika dibandingkan dengan penutupan. Sekiranya tidak ada penularan yang tinggi yang mendadak sehingga membebankan sistem kesihatan kita, ia adalah wajar untuk terus dibuka. Dalam masa yang sama kawalan dibuat, dan dalam masa yang sama terus kepatuhan kepada SOP pun memainkan peranan yang sangat-sangat penting dalam kita mengawal wabak dan juga memastikan kita punya operasi kita supaya tidak ditutup, terutamanya operasi sektor-sektor yang tentu, sebab kelonggaran yang diberikan ataupun kebenaran untuk pembukaan yang diberikan adalah satu keistimewaan, dan keistimewaan ini boleh ditarik balik, saya cakap tadi, berdasarkan penilaian risiko. Dan kelonggaran ini sebenarnya memerlukan kebersamaan. Jadi sama-sama, iaitu penguasaan pun mesti ada, kita tak boleh lepaskan saja, penguasaan pun mesti ada, dan kepatuhan pula daripada kita lah sebagai pengguna, sebagai anggota masyarakat, kepatuhan kepada polisi, kepatuhan kepada SOP pun perlu juga daripada kita semua, iaitu pemilik premis, peniaga, dan hendaklah memastikan pengunjung pun patuh kepada SOP supaya kelancaran perniagaan, dan juga kita tidak perlu menutup operasi tersebut apabila berlaku penularan. Jadi
sekiranya patuh kepada SOP, insya-Allah tidak ada berlaku penutupan tutup buka kerana melawan pandemik ini memerlukan kerjasama semua. Dan bukan hanya kerajaan saja yang memainkan peranan mengawal wabak, bahkan segenap lapisan masyarakat memainkan peranan agar sama-sama kita nikmati kebebasan bersyarat pada waktu endemik ini. Dan juga mereka yang tidak sihat tak perlulah melakukan perjalanan, kuarantin diri anda supaya boleh wabak ini dihentikan rantaian. Okey, Prof, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami. Kita berbincang tentang pembukaan ekonomi ini. Kita mungkin akan mencakapkan lebih banyak lagi sektor ataupun kelonggaran akan diberikan dalam masa-masa akan datang. Itu sudah pasti kita melihat kerana kadar vaksinasi itu semakin meningkat hari demi hari. Kita juga menyentuh tadi soal bagaimanakah pemberian dos penggalak di masa hadapan mungkin kalau di Malaysia ini, kerana kita melihat di Singapura sudah melaksanakan. Ada juga beberapa buah negara lain yang juga sudah melaksanakan pemberian dos penggalak ini. Ini juga bagaimana untuk kita melihat bergerak ke hadapan, dan juga inilah senario baru yang kita katakan, dan juga pesanan Prof tadi terus patuhi SOP ini. Ini bukan perkara main-main. Kalau kita bercakap soal kebebasan bersyarat yang diberikan ini, boleh pergi bercuti dan sebagainya, patuh SOP. Kalau tempat itu sesak dan sebagainya, pandai-pandailah kita menguruskan keluarga kita, kesihatan kita, keselamatan kita. Kita melihat kepada mungkin timing yang berbeza dan sebagainya. Ini semua adalah bergantung kepada rasa tanggungjawab kita untuk mewujudkan tahap keselamatan diri kita dan juga ahli keluarga kita. Terima kasih Profesor Mahadhir Dr. Muhammad Zulkhairi Muhammad Rani, iaitu pakar kesihatan awam Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Baik, sekian saja fokus minggu depan. Saya Najib Arif. Assalamualaikum dan salam hormat.